wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas nikmat kehidupan yang masih lagi diberikan oleh Allah, nikmat iman dan Islam yang dengannya masih lagi kita ingin cuba istiqamah untuk hadir ke rumah Allah menyahut seruan kefarduan salat. Dan bagi menghabiskan saki-baki usia yang masih lagi diberikan oleh Allah pada hari ini, insya-Allah akan kita lihat sedikit sirah yang mana telah pun kita ceritakan kisahnya pada pertemuan yang lepas, namun disimpan satu perbahasan. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita pernah membincangkan mengenai perang antara Islam dengan Rom, di mana bermula dengan pertempuran peperangan Mu'tah yang menyaksikan Islam menang, walaupun ketika itu bilangan kita amatlah sedikit nak dibandingkan dengan bilangan tentera Rom. Kekalahan ini menyebabkan mereka tidak berpuas hati, lalu mereka merancang untuk serang lagi sekali. Maka berlakulah peperangan Tabuk pada tahun yang ke-9, iaitulah bila mana Rom nak menghantar lebih kurang 40,000 tenteranya menyerang kota Madinah. Dalam kesibukan Nabi SAW menguruskan ayat yang turun, menguruskan penyampaian Quran, menguruskan politik di Madinah, menguruskan orang-orang munafik, tiba-tiba sampailah ancaman ini. Tuan-tuan sekalian, perang Tabuk seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini ialah perang yang menang tanpa bertanding. Langsung tidak ada pertempuran. Kerana ketika Nabi SAW bersama dengan 12,000 orang sahabat yang sampai ke Tabuk, ternyata orang-orang Rom yang sebenarnya hampir sampai, tapi mereka berpatah balik. Mereka tak jadi perang dengan kita. Wallahu alam, barangkali kerana melihat ramai bilangan kita ketika itu. Maka kisah yang saya simpan yang belum dibincangkan ialah sebenarnya ada benda yang berlaku sebelum Nabi bertolak ke Tabuk. Iaitulah orang-orang munafik bersilih ganti berjumpa dengan Nabi SAW untuk minta izin tak pergi perang. Yang ni saya tak cerita lagi. Tuan-tuan sekalian, dalam surah At-Taubah ni surah yang simpan cerita Tabuk, cerita Hunain dan sebagainya. Allah Ta'ala cerita dengan detail bagaimana perangai orang munafik ni, macam mana peliknya mereka ini. Kalau kita fikir secara logik, tuan-tuan sekalian, orang munafik ni sangat beruntung. Bukan mereka tu sebab munafik, tidak, mereka hidup sezaman dengan Nabi SAW. Apa lagi lah yang lebih besar, yang lebih indah dari boleh hidup sezaman dengan Nabi SAW. Mereka hidup sezaman dengan Nabi, mereka juga telah mengaku Islam depan Nabi, cuma mereka tak beriman. Jadi kalaulah mereka itu betul-betul beriman kepada Allah dan Nabi SAW, mereka sahabat, confirm sahabat. Sebab kita tahu takrif sahabat itu ialah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW, pernah bertemu dengan Nabi SAW, mana berjumpa depan-depan, hidupnya Islam dan matinya Islam. Orang munafik ni dah sezaman dah pun, dah berjumpa dengan Nabi pun setiap hari. Bahkan ada munafik yang solat di masjid Nabi. Kemudian mereka ini yang itulah kurangnya. Maknanya mereka cuma mengaku sahaja beriman tapi tidak beriman kepada Allah. Kalaulah mereka ini beriman, mereka tolak sekejaplah kepentingan dunia yang sementara ni, mereka sahabat. Bila mereka sahabat, mereka akan dapat gelaran radhiyallahu anhum. Apa lagi tuan-tuan sekalian yang lebih besar daripada itu? Rupa-rupanya ayat-ayat Quran yang mengatakan bahawasanya pelik sangatlah orang-orang yang yashtaruna dunya, orang yang menjual dunia, orang yang menjual akhirat untuk dunia ini. Contoh yang paling jelas ialah orang-orang munafik zaman Nabi. Peluang terbuka jelas, mereka boleh jadi sahabat, confirm boleh jadi sahabat, tapi mereka memilih untuk kekal dengan hidup macam tu. Maknanya hidup tak payah semayang, padahal apalah sangat semayang tu sekalian. Dan perang Tabuk itu, walaupun perang ini perang antara Rom dengan Islam, itu tajuk, tetapi hakikatnya ia ialah pertempuran antara keimanan dan kemunafikan. Sedikit flashback, kita pernah sebut sebelum ini, perang Tabuk itu bila sampai perintah itu berlaku pada musim panas. Jadi tak semua orang sanggup nak pergi perang Tabuk ini. Yang kedua, perang Tabuk ini Allah wajibkan, dia tak sama dengan perang lain.
Allah Ta'ala wajibkan, maknanya siapa yang ada mesti pergi perang ni, dan siapa yang tak boleh pergi mesti jumpa Nabi buat permohonan izin, saya tak boleh pergi perang. Ternyata tuan sekalian, Allah sebut dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, kalau tuan-tuan buka bermula ayat 43 itu, Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap siapa yang minta izin, siapa yang tak minta izin. Padahal orang-orang beriman ada je yang sakit, ada je yang lemah, tapi mereka pergi juga, mereka tetap pergi juga. Kata Allah, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang beriman tak minta izin, mana mereka pergi dengan apa yang mereka ada. Mereka pergi dua benda, an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka bawa nyawa mereka, mereka bawa harta mereka, pergi jumpa dengan, pergi ikut Nabi SAW. Tapi yang minta izin yang tak nak pergi perang ni bukanlah orang sakit sangat pun. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billah wal yawmil akhir. Yang minta izin tak pergi perang ini memang orang-orang yang tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Baru kita nampak kenapa munafik ini, ataupun bila kita bicarakan pasal munafik ini, mesti Allah sebut orang yang tak beriman pada Allah dan hari akhirat. Apa kaitan yang boleh kita nak gabungkan? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut beriman pada Allah saja? Tuan-tuan sekalian, sifat munafik pertama yang nak kita belajar dari perang Tabuk ialah orang munafik, mereka tak kisah pasal akhirat. Dia tak kisah pun. Kita kalau ada sifat macam tu, kita dah ada sifat munafik dah. Tak kisah ada pahala ke, tak ada pahala ke, terlepas pahala tak kisah, langsung tak kisah. Ini sifat yang sangat pelik. Macam saya sebut tadi, orang munafik tu dah berada pada timeline sahabat. Kalau mereka beriman, mereka memang sahabat, tapi sanggup dia tak beriman kerana nak lebih sedikit selesa. Bukan jauh beza pun. Orang beriman dan orang yang munafik, mereka ada hari yang sama 24 jam. Cuma bila sampai perintah solat, orang-orang beriman pergi masjid, mereka tak pergi masjid. Itu je beza dia. Bukan banyak sangat pun. Bukanlah boleh mengkayakan pun. Kalau tak pergi masjid, bukan boleh tambah 1 juta pun. Tapi itulah munafik yang Allah Ta'ala butakan hati dia. Dia tak boleh beza mana benda yang mahal, mana benda yang lebih mahal. Memang dunia ni mahal, tapi akhirat lebih mahal lagi. Tuan-tuan sekalian, minyak dalam tanah tu, dia perlu diproses untuk jadi petrol. Memang dia crude oil, dia sebenarnya berharga tapi perlu diproses. Sama dengan iman dan takwa, dia memang sifat beriman pada Allah ni ada dalam diri kita, fitrah, tapi dia perlu diusahakan, perlu dipanaskan, perlu ditolak lagi sampai jadi jernih. Orang-orang munafik pilih untuk kekal dengan diri mereka yang ada. Tuan-tuan sekalian, itu sifat pertama, mereka langsung tak kisah pasal akhirat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan ada antara orang yang awal-awal jumpa Nabi nak minta izin tak pergi perang Tabuk ini, nama dia Jad bin Qais. Saya sebut nama dia banyak kali dah, sebab masa cerita Hudaibiyah pun dialah yang tak nak bai'ah Nabi. Orang lain semua bai'ah Nabi 1,400 orang, tapi dia menyorok belakang unta dia. Dia tak nak bai'ah dengan Nabi SAW. Dia malulah kalau dia bai'ah nanti, sebab bai'ah tu agak berat. Orang-orang yang berbai'ah tu berjanji dengan Nabi takkan tinggalkan Nabi, macam mana pun takkan tinggalkan Nabi. Mereka nak gempur masuk Mekah juga masa Osman hilang. Jadi dia ni penakut, takut mati. Okey, sifat kedua munafik yang kita belajar dari perang Tabuk ialah dahlah mereka ni tak kisah pasal akhirat, mereka memang takut mati. Dua ini berkaitan. Orang yang takut mati, dia takut dunia dia hilang, dia tak kisah pasal akhirat dia. Tapi orang yang beriman kepada Allah, yang tahu nilai akhirat, dia tahu kadang-kadang terpaksa beri nyawa untuk akhirat. Kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, bodohnya orang munafik ini, mereka terlepas dua perkara. Saya ulang balik supaya kita ingat. Mereka melepaskan peluang menjadi sahabat Nabi kerana nak sedikit lebih selesa. Yang kedua, dahlah sezaman dengan Nabi, dipanggil perang ni, ya Allah, benda yang perlu ditunggu. Bukan semua orang dapat berada pada masa tu. Ada sahabat yang telah wafat awal sebelum datangnya perang-perang lain Islam, seperti mana sahabat yang meninggal ketika era Mekah, tak ada perang pun. Tapi sahabat yang berjaya hidup sampai tahun hijrah, bermaksud mereka ada peluang pergi perang. Dan perang ni perang yang sangat besar, perang yang nak pertahankan Madinah, tapi dia tak nak pergi. Dua kebodohan besar orang munafik yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, alasan yang diberikan oleh Jad bin Qais punyalah pelik, sampai Allah Ta'ala ambil alasan dia, Allah Ta'ala cerita dekat kita dalam ayat 49 surah At-Taubah, muka surat 195. Allah Ta'ala ambil alasan dia. Apa yang Jad bin Qais cakap,
Allah Ta'ala cerita dekat kita balik, nak tunjukkan mereka ni kalau dah tak kisah pasal akhirat, kalau dah dunia tu nampak, kalau dah mata tu nampak dunia sajalah, mereka ni toke-toke, kebanyakan toke kebun. Masa musim panas, masa itulah pokok kurma keluarkan hasil. Jadi kalau pergi perang Tabuk, nanti mereka terlepas untuk tuai hasil, terlepas nak jual dan sebagainya. Mereka duk fikir untung yang belum tentu ada. Kita berniaga tu sekalian, kadang-kadang ajal sampai dulu sebelum ROI sampai. Kalau Allah bagi umur panjang, sempatlah rasa untung berniaga. Tapi kalau mati dulu macam mana? Ini semua tak ada dalam kepala orang munafik. Jadi orang-orang munafik ni, Jad bin Qais, dia jumpa Nabi SAW, dia memberikan alasan yang sangat bodoh. Apa dia? Ni saya baca ayat wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Itu alasan dia, pendek je. Ya Rasulullah, izin kalau saya pergi perang. Kata Allah, ada sebagai munafik ni, maknanya ada 2-3 orang yang jumpa Nabi bercakap begini, izalli, izinkan saya tak pergi perang, wala taftinni, dan janganlah, sebab apa? Sebab saya tak nak terkena fitnah. Itu alasan dia. Kita pun tak faham, sebab tuan-tuan, kita kena baca tafsir baru nampak ayat ni cerita pasal fitnah apa. Iaitu Jad bin Qais yang kita cerita munafik besar ni, dia bukan orang biasa, dia handsome, dia berwibawa, orang-orang hormat di dalam kabilah di Madinah. Jad ini orang yang memang dihormati, memang berwibawa lah. Jadi dia ni handsome dan mungkin agaknya dah biasa dengan perempuan, ataupun dah biasa dengan suasana perempuan, tengok perempuan. Dia jumpa Nabi, dia cakap macam mana? Sebab kita nak perang dengan Rom ini, Bani Asfar, orang-orang putih lah kiranya. Jadi dia takut kalau dia pergi perang sampai dekat Tabuk, sampai dekat Syam nanti, minah saleh tu, orang-orang Rom ni tengok dia. Jadi menyebabkan dia dilihat oleh perempuan cantik, takut perempuan tu suka dia. Ni alasan bodoh dia. Dan dia takut kalau perempuan cantik-cantik tu tengok dia, nanti dia tengok balik, jadi dia macam akan hilang khusyuk untuk berperang. Ini semua tak tahulah. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, isi hati munafik yang Allah bongkarkan dalam surah At-Taubah tentang perang Tabuk. Kalau dah mereka tak nak, Allah suruh buat, mereka tak nak buat, kadang-kadang mereka berikan alasan yang langsung tak masuk di akal. Mereka tak perasan sebenarnya Allah sedang melondehkan mereka. Bagi mereka nak jaga nama lah kononnya, saya tak nak pergi, nanti saya kena fitnah wanita. Sedangkan Allah londehkan mereka, kamu ni iman kamu lemah sangat ke? Kamu pergi sana nak jual nyawa dengan Allah, takkan perempuan pun kamu tak luruskan? Sama dengan orang-orang yang beri alasan kepada kita, minta saya bagi nasihat, nak kahwin muda. Jawapan saya memang ikut siapa yang bertanya. Kalau memang awak ni orang yang tak ada masalah, silakan. Tapi kalau beri alasan, saya takut tak dapat jaga diri, lah, apa masalahnya? Kan? Awak takut terkena fitnah, awak kena uruskan diri sendiri dulu. Uruskan diri sendiri, nanti benda lain akan selesai. Takkanlah kamu kahwin mus. Saya tak kata salah, tapi jawapan itu mengikut siapa yang bertanya. Ada yang bertanya orang yang gatal, memang sebenarnya tak sabar nak kahwin, gunakan alasan tak nak kena fitnah wanita. Lah, kan ada banyak cara yang lain. Sama dengan munafik ini, dia kalau dah dia tak nak buat perintah Allah, dia akan berikan alasan yang sebenarnya melondehkan perangai sebenar mereka. Banyak benda yang Allah Ta'ala ajar, sampai Allah kata ala fil fitnati saqatu. Bukankah memang munafik ini dah memang dalam fitnah dah? Memang dalam fitnah. Wa inna jahannam la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya jahannam itu meliputi orang-orang kafir. Tuan-tuan bayangkan, neraka tu ada banyak tingkatnya. Yang paling dahsyat ialah pastilah jahannam, kerana di situlah tempatnya bara api neraka. Api yang besar tu bawahnya jahannam. Maknanya di situ bahan bakarannya cuma 2 saja, manusia dan berhala. Dan manusia mana? 2 juga, iaitulah golongan kafir dan munafik. Walaupun ini bukan hadis, tapi kata ulama, orang yang masuk syurga sangat beruntung, kerana siapa yang masuk syurga takkan keluar sampai bila-bila. Orang yang masuk neraka pula amatlah rugi, kerana mereka terpaksa merasai azab Allah. Namun yang paling celaka ialah munafik dan kafir, kerana mereka kekal dalam neraka tu. Kata banyak asatizah, kalau kita tak boleh bayangkan betapa hebatnya syurga Allah, tak boleh nak bayang. Macam ni makanan dia, macam ni rumah dia, ada sungai, batu berlubang-lubang, Allah Ta'ala buat istana daripada tiang mutiara yang berlubang, tak boleh nak bayang. Dan otak kita tak boleh nak fikir, takkan tak ada hari yang bosan. Sebab abadah, selama-lamanya takkan tak ada hari yang bosan. Dah jumpa semua orang, dah jumpa dengan semua perempuan, dah jumpa dengan semua rumah, bila nak bosan? Otak tak boleh proses. Kalau ahli syurga, mereka tidak menemui,
titik akhir kepuasan samalah dengan orang-orang dalam neraka Allah tidak menemui titik akhir kesakitan. Mereka tak boleh keluar. Terus sekalian, sebab itulah Allah Ta'ala bila cerita pasal munafik biasanya panjang cerita Allah. Jadi kisah perang Tabuk yang kita duk cerita ni dia pasal munafik sebenarnya. Dan jumpa Nabi SAW bagi alasan yang pelik-pelik, akhirnya Nabi izinkan. Bukan Nabi itu buat salah, bukan Nabi itu tak nak tapis betul-betul, tapi mana-mana alasan yang Nabi rasa okey, Nabi lepaskan. Mereka memang tak pergi perang. Mereka memang tak pergi perang. Bahkan sebelum Nabi bertolak ke Tabuk tu, sempat lagi munafik-munafik ini ajak Nabi singgah masjid mereka. Dia sebenarnya zaman Nabi memang dah ada banyak tempat solat. Tempat Nabi tu masjid Nabi. Di tempat-tempat lain memang ada masjid kecil-kecil. Sebab ada banyak sahabat Nabi seperti Ibnu Mas'ud yang lepas mayang dia akan lari balik tempat kampung dia untuk jadi imam. Normal. Cuma dalam salah satu masjid satelit ini ada satu masjid yang Allah beri nama Masjid Dirar. Dia dibina bukan sebab Allah. Masjid Dirar dibina bukan sebab Allah, tapi sebab apa? Sebab nak mereka tak puas hati dengan Nabi, tak nak ikut kumpulan Nabi SAW. Mereka nak buat markas pergerakan mereka. Rupanya sejak zaman Nabi lagi ada sejarah orang bina masjid kerana kepentingan tertentu. Saya tak mengata mana-mana negeri, cuma saya kahwin dengan orang Terengganu. Jadi dekat daerah saya pun ada masjid-masjid yang duduk sebelah. Satu kat jalan sini, sebelah tu satu jalan sini. Ada tu sekalian masih lagi kekal duduk. Tak apa kita sangka baik, mungkin itu kisah lama sekarang dah baik. Tapi ada. Saya pun taklah kata itu Masjid Dirar, tidak. Tapi sejarah tu dah ada sejak zaman Nabi lagi. Nabi hidup tu dah ada orang buat masjid untuk pecah belahkan manusia. Memang dah sejak zaman dulu sampailah kiamat. Baik. Terus sekalian, bila tengok-tengok Nabi pergi Tabuk tu dengan sahabat kan jauh, lebih kurang dalam 623 km. Madinah pergi Tabuk tu 623 km, hampir 6,5. Ibaratnya tuan-tuan sekalian, daripada Johor ke Kedah lah. Dan tentera yang seramai Tabuk apa? Tabuk 30,000, maafkan saya. Tabuk 30,000. 12 tu perang Hunain. 30, kita boleh bayang tak? 30,000 orang berjalan serentak daripada Johor ke Kedah. Tak boleh bayang kan? Macam mana logistik dia? Macam mana air yang perlu dibawa? Banyak mana? Kalau seorang minum seliter, 30,000 liter kena ada dalam reserve. Kita tak boleh bayang. Tapi itulah perintah Allah. Pengajaran ketiga tu sekalian, kadang-kadang di sebalik perintah Allah yang nampak susah tu, itu ialah filtration daripada Allah. Ada banyak perintah Allah yang kita rasa macam kenapa je? Bukan kita lah, maknanya kadang-kadang hati tu apa susah sangat benda ni? Kan susah lah. Contohnya benda yang bertentangan dengan nafsu standard. Bila lalu satu kecantikan, maknanya manusia perempuan ke apa, Allah suruh tunduk pandangan, bukan suruh tengok dan puji. Ada orang dia tengok dan puji, subhanallah cantiknya perempuan. Tak boleh, itu tak pernah diajar oleh Nabi langsung. Bila melihat satu kecantikan manusia, kita kena tarik muka kita, kena alih, tak boleh tengok langsung, walaupun dengan niat nak puji Allah. Itu semua syaitan saja. Tengok perempuan lama-lama cantiknya Allah, itu semua syaitan. Memang kena tarik pandangan. Jadi orang tertanya-tanya, kenapa begitu sekali? Kenapa ada perintah Allah yang nampak senang tapi susah? Tuan-tuan sekalian, itu ialah filtration daripada Allah SWT. Rupa-rupanya cantiknya kisah Tabuk ini, pertama sekali Allah wajibkan satu Madinah pergi perang. Maknanya Allah Ta'ala nak uji siapa? Nak uji semua orang Madinah. Yang kedua, ujian ini berlaku pada musim panas. Maknanya benda pertama yang mereka perlu deal ialah nafsu yang paling lekeh sekali, nafsu keselesaan. Ini nafsu yang paling senang nak diuruskan. Nafsu syahwat itu dah tinggi-tinggi. Nafsu yang paling lekeh, nafsu yang paling senang nak urus ialah nafsu keselesaan, sebab kita boleh tune dia. Terus sekalian, orang yang runner, yang suka senam lari, dia boleh lari 10 km. Saya seorang yang suka berlari lah. Kadang saya pergi Putrajaya, sembahyang maghrib dekat Masjid Putra, lepas tu saya lari sampai habis. Dapat 8 km 1 jam, ke 10 km 1 jam. Siapa suruh? Saya tak ada siapa suruh saya buat pun. Kenapa saya boleh buat? Lencun ni sebab saya nak buat. Jadi nafsu selesa tu boleh diuruskan, kan? Ada orang yang kereta dia rosak aircon, ada kalanya dia marah, ada kalanya dia okey je. Sebab benda tu nafsu yang paling lekeh sekali. Orang-orang munafik, okey, filter pertama Allah ialah Allah tengok ada tak orang-orang yang boleh uruskan filter yang paling lekeh ni. Maknanya nafsu yang paling senang ni uruskan. Ternyata sekalian, orang-orang beriman semua tak ada masalah. Walaupun itu kemuncak musim panas, itulah ujian Allah yang paling senang bagi mereka. Yang kedua tu sekalian, apakah filter yang kedua dalam perang Tabuk ialah datangnya perintah Allah Ta'ala itu, musim panas itu musim di mana berkaitan dengan
kepentingan dunia mereka. Mereka ni ada ladang, mereka ada tanaman, itulah masa untuk mereka nak petik, untuk jual. Mereka ni komoditi peladangan ni biasanya setahun sekali punya duit. Maknanya kalau jual setahun itu duit untuk setahun, tapi tahun tu mereka pasti terlepas sebab mereka tak sempat nak petik dan mereka tak sempat nak jual, maka tahun tu mesti kewangan akan lari sikit. Orang-orang beriman tak ada masalah pun, sebab dia dengan Allah Ta'ala ni, dia punya yakin dia tak macam saya lah. Mereka punya yakin ni sangat tinggi. Dia punya keyakinan dia ialah kalau Allah suruh buat je, nanti Allah Ta'ala akan uruskan benda-benda lain. Itu level dia. Bukan macam saya ni iman saya lemah, apa yang Allah suruh saya buat kadang-kadang terlintas juga, kalau saya tangguh esok boleh tak, itu iman saya. Mereka tak. Soal pokok tak petik ke, soal siapa nak jaga kebun, mereka tak pernah fikir langsung, kerana Allah Ta'ala ini pentadbir alam. Kalau Allah suruh buat, mana Allah Ta'ala dah ambil kira benda lain dah, maka mereka pergi. Jadi yang di sinilah filter-filter yang mula menapis sang munafik. Ternyata tu sekalian, daripada semua Madinah itu ada 80 lebih orang munafik yang tak nak pergi perang, dengan dua sebab. Pertama sekali kerana mereka tak nak hilang pendapatan setahun. Yang kedua kerana mereka takut mati. Inilah sebenarnya sifat utama munafik yang tak boleh ada langsung pada kita. Tak pernah lagi Allah Ta'ala suruh buat sesuatu benda yang akan merosakkan kita, yang akan tak ada langsung, tak pernah pun. Bahkan setiap perintah Allah Ta'ala itu akan datang dengan keindahan-keindahan. Sebagai contoh, pagi tadi Jumaat, antara perintah Allah yang kita perlu sentiasa buat, sebab kita dengar apa dia? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu perintah Allah. Allah kata bagilah orang makan. Belanja yang paling indah memanglah belanja orang makan, sebab dia benda yang paling, kadang-kadang dia murah dan dia sweet. Kalau kita bagi buku dia okey lah, tapi kalau bagi makan ni benda yang sangat sweet. Sebab tuan-tuan tengok muka dia senyum lepas makan makanan kita. Orang letak air kat masjid, kita datang awal terletak je air tu, orang tak tahu. Orang biasanya air sedap ni minum. Kita dapat tengok tu benda yang merawat jiwa kita, menyeronokkan kita. Saya cikgu kat sekolah, jadi kadang-kadang kita, bukan saya lah, semua orang pun, ada hari yang kita sebagai cikgu pergi kantin, makcik ni nasi 30 satu nasi RM3, 30 bawa 100 kan dengan air. Bagilah semua budak-budak. So dia tanda XXX. So budak-budak beratur ambil, nasi free. Dia punya muka tu, dia gembira, kita lagi gembira. Dia gembira, kita gembira. Allah lebih-lebih lagi lah suka orang-orang macam ni. Jadi it'amu ta'am ialah sedekah yang paling besar, antara sedekah yang paling bermakna tu sekalian. Jadi sifat ni tak ada pada orang munafik. Sampaikan dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebut apa dia? Orang-orang macam ni bila dia nak mati kan, dia sempat lagi minta dengan Allah tambah nyawa sikit kan. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aku minas salihin. Orang munafik ni masa nak mati, dia boleh minta dengan Allah supaya lewatkan sikit kematian dia. Lewatkan sikit. Bukan dia nak tambah 2 hari. Lewat sikit. Sebab dulu tak nampak ayat ni, sekarang pun nampak. Tentu sekalian sekarang ada internet banking. Katalah, ni bukan kalau yang Allah yang Nabi larang. Kalaulah kematian itu boleh ditangguh 5 minit, apa yang orang tu akan buat? Dia akan log in dalam internet banking dia dan lepaskan duit dia. Sempat tak? Sempat. Tak sampai seminit pun. Telefon saya ni, telefon tuan-tuan pun ada fingerprint, maknanya boleh login dengan jari je. Lepas tu masuk password sikit, dah terpampang duit kita 300,000, bukan saya 300-400,000, bukan susah pun. Tuan-tuan tunjuk kat anak ni password, tulis kat kertas password dengan username sebelum ayah mati, sebab lepas mati tu bukan harta kita, bukan harta kita. Tolong masuk dalam bank, cari 10 masjid bagi semua. Sempat tak? Sempat, tapi boleh berlaku? Tak boleh berlaku, sebab mati akan sampai pada masanya. Tapi orang nak katanya orang munafik ini, dia punya tangguh sedekah dia sampai nak mati. Jadi kita tak boleh ada sifat menangguh-nangguhkan sedekah. Saya pernah satu ketika dahulu saya bawa satu keluarga makan. Boleh kata mahal jugalah kan, mahal jugalah, sebab hampir RM1,000 saja nak bawa. Dia orang miskin, kita bawa dia makan, puan makan je. Anak dia pula budak-budak memang kuat makan, tak tahu malu sangat kan, ambil. Jadi sampai orang kata, ni cerita beberapa tahun yang lepas. Tak apa ke? Tak apa, okey, makan je. Sampailah ditanya kepada saya, kenapa kita buat macam tu kan? Kenapa buat macam tu? Saya kata, lah, rezeki yang Allah beri ni memang untuk dikongsi kan? Memang untuk kita gembira. Kadang-kadang kalau keluarga sendiri bawa anak makan, belikan anak hadiah, Allah bagi tu untuk kita bagi kat orang, untuk kongsi. Bukan tu dia simpan. Takkan semua nak simpan sikit je. Oh iyalah, tak sangka tu sekalian, tak lama lepas tu dia juga menjadi orang yang memberi balik.
Bila kita faham rezeki Allah Ta'ala itu untuk dirasai oleh diri kita, dan kegembiraan kita tu sepatutnya bila melihat orang lain merasa benda yang sama, itulah kemuncak kegembiraan seorang mukmin. Terus sekali masa pun dah habis. InsyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.